Halo, selamat datang ke Nadi Weekend. Rasa ke tak? Taklah serius lah. Kuih bingka ke kuih keria? Okey, kuih apa you nak? Saya nak kuih ketayap. Sabar, jadi kita bincang. Okey, santai hujung minggu ni dengan Lily and Ahmed Syarazad Sani untuk perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Ahmed, how was your weekend? So far, so good. First weekend of the year. Dapat celebrate dengan wife, dengan anak, dengan family. So, all good. You guys macam mana? Tapi itulah. Cerita pasal kuih keria ke kuih bingka bukan serius. Itu seluruh bekas pengarah Akademi Muqtadari Leong Kim. Lim Tiong Kim. Salah ni. Ni queen kau ni cerita lah ni. Lim Tiong Kim ketika ditanya mengenai peta hala tuju bola sepak Malaysia FTT susulan kegagalan skuad Harimau Malaya dalam kempen Piala Suzuki AFF 2020. Berkongsi bicara bersama wartawan Zulhelmi Zainal Azam, Tiong Kim yang juga bekas pemain negara turut berpendapat hikmat penyerang naturalisasi negara Guillermo Di Paula boleh dilupakan. Dengan kegagalan skuad negara ke peringkat separuh akhir Piala Suzuki AFF, adakah coach rasa F30 FM ni masih di landasan yang betul, coach? Okey, saya nak tanya kamu lah. Apa tu F30? Kuih bingka atau kuih keria? Atau untuk makan ke? Apa tu? Bukan nama kuih, coach. Itu rock No, map. okey. Okey, road map. Okey. Now sekarang saya dapat. No, you see. Semasa mereka buat F30 itu, sebelum orang yang berada di sana is Peter Diru, technical director, bukan technical director. Ya. Dia mengambil 1.5 tahun bekerja untuk FM 1.5 tahun, ya, untuk memberitahu Malaysia, orang-orang Malaysia, 433 is the best system. Lepas itu keluar dengan 433. Saya nak tanya kamu, semasa Peter Diru berada di sana, Ong Kim Swee latih tim, I don't know, under 23 atau I don't know, ya, dia tidak main 433, dia main 352. Yes. Ya, 343. dia main 352. Ya. What is this? F30. What is that? Is that the DNA ataupun apa tu? DNA, right? DNA. Roadmap. A DNA. DNA to play 433. Sekarang saya tanya kamu, tim mana yang main 433 dalam national team, all the national team? Siapa yang main? Brad main 3-4-3. So where is your DNA? You keluar dengan F30, ya, plan F30, tak ada orang ikut. So apa guna you ada plan, pelaksanaan tu tak ada? Why? Tapi kalau coach sendirilah, coach bagi peluang tak untuk Di Paula main? Because kita ada satu lagi kelayakan Piala Asia nanti bulan Jun, coach. Cukup. Ya, dia punya umur sudah 35, bukan 35. Bagi orang-orang muda main. Orang muda mereka akan berlari, kejar, ya. In German, kita kata running, fighting, chasing. These are the requirement of football. We are not talking about ability, yeah, tactical understanding, the psychological aspect of the game. We are not talking about that. This is just, in Malaysia, they are only talking about just the requirement of the game. This is the least people talk in Europe. And we are talking about all this. It's a shame lah. Ini memang malu lah. Memang malu. Ya, kerana orang yang nak main bola sepak tu, siapa-siapa yang nak main bola sepak mesti kejar, mesti lari, mesti lawan nak menang bola. Ya. Semangat tu mesti ada. Ya, kalau tak ada, jangan main bola. Kerana itu satu keperluan, ya, requirement, keperluan untuk bertanding. Saya boleh cakap dengan kamu sekarang, tetapi mereka tidak peduli. Ya, kerana mengapa? Mereka tidak mau dengar orang-orang yang pakar, faham tentang bola sepak. Saya boleh kata saya pakar lah. Saya boleh terangkan, mungkin ada orang yang dia ingat dia pakar sangat. Tapi saya boleh kata lah, saya memang pakar. Ya, saya memang pakar dengan apa yang saya buat. Saya tahu apa yang saya cakap. Ya, dengar apa yang saya cakap kerana saya nak membantu
Bukan FAM saya nak bantu. Saya nak membantu pemain-pemain bola sepak di Malaysia. Dan juga jurulatih Malaysia. Kerana apa yang saya lihat, saya pun kata, what is this? What is this? Ya. Bukan salah pemain. Saya tak salah pemain. Kerana apa yang mereka tidak diajar, mereka akan buat. Nah? Macam mana mereka tahu? Betul tak? Jadi yang salah adalah jurulatih yang sebelum mereka menjadi pemain-pemain sini. Yang dulu-dulu apa yang mereka dilatih. Ya. Dan apabila mereka dilatih begitu, tidak diberi dengan education yang betul, ini yang terjadilah. Dalam skuad kali ini yang turut beraksi pada edisi 2016, sekali lagi Thailand mengintai peluang dalam kawasan penalti. Jaringan awal yang berjaya dilakukan. Mana Rusi rempatan kencang Natib Sokrasin. Bagi saya, liga yang sistematik, preparation yang baik dan juga kesinambungan di antara pemain muda dan juga pemain lama, cara mereka groom pasukan dan juga kombinasi di antara pemain dan juga coach serta management mereka nampak sangat akrab di dalam dressing room itu. Untuk naturalisasi, saya mungkin kita tidak menolak ada yang membantu, ada yang kurangnya. Tapi sekiranya ingin ambil, saya sejujurnya saya rasakan perlu ambil yang muda macam naturalisasi yang berumur muda. Lihat kepada Narubadin lari di sebelah sana. Hantaran 1-2. Simpanan dia lakukan Nadio. Free kick. Gol lagi. Saya nak katakan free kick diberikan tetapi tidak. Advantage sebenarnya kepada Thailand. Bagi saya pasukan Thailand adalah sebuah pasukan yang lengkap, yang cukup semuanya, dan pendapat saya mereka mempunyai pool pemain yang cukup ramai. Mereka ada 2-3 set first 11 yang boleh bermain. Persiapan rapi itu penting, tetapi minit permainan juga amat penting. Kalau kita lihat dalam pasukan negara kita, kebanyakan pemain agak kurang minit permainan, jadi agak susah untuk kita mempersiapkan pasukan untuk mendapat keputusan yang baik dalam sesuatu pertandingan. Untuk membawa pasukan kebangsaan mereka muncul sebagai juara kejuaraan AFF Suzuki Cup edisi 2020 yang sekali lagi dijulang oleh Thailand, mengalahkan Indonesia dengan agregat 6-2 dalam dua final yang dilangsungkan di Kota Singa ini. Saya tidak menyatakan sebab naturalisasi ke ataupun apa, tapi benda itu yang nyata dia telah mengumpulkan balik pemain-pemain dia yang experience, dan di situ kita lihat corak permainan mereka. Ketika dapat list line up pasukan Thailand punya squad pun saya dah cakap ini adalah tim yang akan mencabar pasukan-pasukan lain. Bukan mudah. Kalau kita nak menunding jari ataupun kita nak menunjukkan satu poin ke atas sesuatu individu ataupun persatuan, macam mana persatuan-persatuan negeri itu ingin membantunya nasional kita ni adalah melalui persatuan-persatuan negeri. Macam mana kita nak develop benda-benda ni adalah melalui persatuan negeri bagi saya. Dan terpulang, ini adalah hak persatuan. Yang akan mengambil risiko adalah kita di national squad. Nice. Tapi Matt, I rasa tak puas. Tak puas. Sebelum tu nak minta maaf kat Coach Tiong Kim. Dia yang sabotase saya, Coach. Okey, sebab you dah kata tak puas, I dah standby dah. Cantik. Daripada tahun 2021, kita bawa ke tahun 2022. Wartawan bola sepak tersohor Astro Arena. Kita persilakan Zuhaimi Zainal Azam. Yeah. Steady. Nilu. Baju lain? Colour sikit kan. Lebih kurang. Benda ni tak dirancang, bro. Tapi nampak tu kebijaksanaan kita bersama di sini. Ya, nampaklah merah dengan pink Tak nak adalah. tanya suka kuih apa? Nanti lagi nak tanya lepas ni tapi. Zul? Okey, Zul, saya nak tanya awak ni. Ya, saya. Program ataupun roadmap F30 ni dilancarkan pada tahun 2018, Oktober 2018. 31 Oktober. Tarikh lahir saya tu. Tak payah mention, tak payah mention. Kita tak nak cakap pasal birthday you. Okey, tak apa. Sebenarnya berapa banyak milestone ataupun penanda aras dalam F30 tu? Ke dah habis dah sampai kita katakan yang F30 ni dah macam hilang arah tuju ni? Okey, dia ada beberapa target daripada FAM dalam peta hala tuju bola sepak Malaysia FAM yang dilancarkan tu. Melibatkan 3 fasa, Matt, Lily, 3 fasa, di mana fasa pertama itu, fasa ini melibatkan tempoh 12 tahun. Fasa pertama bermula pada 2019 dan berakhir pada 2022.
Yang kat sini saya difahamkan kita perlu menjadi dominasi untuk bola sepak di ASEAN, maksudnya di Asia Tenggara. Seterusnya 2023 sampai 2026 dan akhir sekali 2027 sampai 2030 dengan matlamatnya satu, menjadikan Malaysia sebagai sebuah pasukan gergasi bola sepak di Asia. 5 pasukan terbaik ataupun sebagai 5 gergasi bola sepak di Asia pada 2030. Oh, okey. Sekarang ni fasa 1 tak habis. Lepas tu nanti penghujungnya end game dia nak jadi setaraf macam Jepun, Korea Selatan. Even kalau cakap pasal ranking dunia, tak silap saya dalam FTT itu tulis ranking 70 ke bawah. Oh, okey. Maksudnya sekarang ini Vietnam menghampiri ranking itu. Dia 90 lebih kan. Kalau Vietnam boleh, tak mustahil Ali cerita dia. Malaysia pun boleh. Malaysia pun boleh lah. Tapi itulah bila cakap boleh, sekarang ni keadaan dia tu macam tak mengizinkan sebab dia macam tergelincir sikit daripada landasan dengan kegagalan dalam Piala Suzuki AFF. So kita juara Piala Suzuki AFF tak ada dalam sasaran peta hala tuju bola sepak Malaysia. Tetapi kat situ tulis pada sebelum 2022 ataupun 2023 kita perlu mendominasi sebagai pasukan gergasi ASEAN. Jadi adakah dengan pencapaian skuad negara dalam Piala Suzuki AFF tak layak ke peringkat kalah mati itu beri gambaran kita mampu capai misi yang boleh dikatakan di awal-awal ni. Apabila misi pertama yang saya boleh kongsikan gagal ialah ketika kelayakan AFC bawah 23 2019 di mana kelayakan itu menempatkan slot ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan selepas itu kita semakin ada yang mengatakan FTT itu menuju ke laut. Saya tak pasti. Mungkin boleh diperbetulkan. Tapi Zul, nak tanya jugalah macam mungkin ada yang tak clear tadi kuih kari dengan kuih bingka tu. Sebelum I nak ke soalan yang seterusnya. Itulah saya dia melawak je. Dia melawak. Dia macam tanya sebenarnya FTT ni wujud ke tak wujud kan? Orang tak clear, dia pun tak clear kan. Dia pun macam kat mana sekarang kita punya hala tuju ni kan? Sebab tu dia melawak kat saya dan saya pun bela masa tu. Saya cakap tu road map. Oh rupanya dia tanya. Dia tanya kat saya. Kuih keria ke kuih bingka kan? Sebenarnya saya nak cakap bukan kuih apa-apa lah. Itu peta hala tuju bersama Malaysia. Okey Zul, sejauh mana keberkesanan khidmat pemain warisan berbanding dengan naturalisasi ni? Okey. Kalau kita tengok sebenarnya ketika ini pemain warisan memang memberi sumbangan yang baiklah. Cuma pada AFF ni kita hanya menggunakan seorang saja iaitu Dion Cruz lah. Dion Cruz. Sebab kita tak bawa siapa ni? Matt Davis, Corbin Ong. Tetapi sumbangan ataupun orang kata apa? Mereka punya kudrat ni rasanya okey, lebih baik daripada pemain naturalisasi ketika ini. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita tengok Zeridon, Guilherme Paula dan Sumareh memang berada di prestasi yang kurang baik. Sumareh memang menjadi pada awal-awal selepas dinaturalisasikan. Tapi selepas itu kita rasa hilanglah khidmat Sumareh dalam surat kebangsaan. Okey Zul, untuk kembali ke landasan sebenar projek FTT ni ada lagi penanda arah setahun ni lah. Misalnya kelayakan ke Piala Asia dan juga di hujung tahun pun ada Piala Suzuki AFF untuk edisi 2022. Apa sebenarnya elemen yang perlu ada supaya dua kejohanan ni mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh skuad kebangsaan? Apa sebenarnya jadi penghalang sebenarnya untuk skuad kebangsaan kita ni? Okey, Liga mungkin? Liga salah satu yang boleh diperbaiki. Maksudnya kat sini selain kita MFL membuat penjadualan yang baik untuk skuad kebangsaan ataupun untuk penjadualan yang baik untuk semua pasukan yang mana akan beri orang kata apa ruang kepada skuad kebangsaan melakukan persediaan. Saya rasa itu akan menyumbang kepada kejayaan suatu hari nanti. Selain daripada itu, of course kita akan lihat persiapan. Bila cakap persiapan dia related dengan apa kita cakap tadilah berkenaan dengan penjadualan liga dan juga pemain itu sendiri. Dari segi pelepasan pemain, dari segi pemain untuk beraksi. Orang kata semangat mereka untuk mewakili negara. Okey, saya tak nak salahkan penjadualan liga 100% sebenarnya sebab mereka terikat dengan penaja dan AFF juga tidak berada dalam kalender FIFA.
Dan di sini saya rasa mungkin keadaan terbaik apa yang dikongsikan oleh Tiong Kim dalam sesi temu bola bersama saya adalah perlu menghantar skuad bawah 23 tahun negara di kejohanan AFF 2021. Kerana apa? Pada ketika itu mungkin semua dah tahu yang kekangan untuk membawa skuad senior itu menjadi halangan kepada Tan Jin Ho ataupun menjadi halangan kepada skuad negara beraksi baik. Mungkin sepatutnya dah tahu lebih awal adalah lebih baik untuk menghantar skuad muda dan mungkin itu jika berlaku pada 2022 ini keadaan sama mungkin perlu boleh dilakukan iaitu menghantar skuad bawah umur untuk kejohanan di rantau Asia ni. Lupa, Sukan C pun ada juga kan Zul? Sukan C, Sukan Asia, Piala AFF akan bermula untuk skuad bawah 23 pada Februari ini. Banyak tu. Tapi menjawab kepada soalan Ahmed tu, penanda arasnya sudah pasti kelayakan Piala Asia yang akan berlangsung di pertengahan tahun ni. Itu yang penting sebenarnya. So ingat dalam roadmap F30, kelayakan Piala Asia itu paling penting. Tapi yang kecil-kecil ni penting untuk memberikan moral, nak kembalikan semangat lah. Lee. Kenapa dia macam berfikir dekat situ? Okey Zul, dengan cerita sejam setengah juga ibarat dengan coach tadi. Mungkin boleh kongsikan lagi what else yang coach cerita dengan you? Okey, betul. Selain daripada di Paula, selain daripada F30, saya juga cakap pasal yang skuad bawah 23 tu boleh kongsi patutnya hantar skuad bawah 23 ke AFF. Selain daripada itu, sudah pasti pasal apa punca kegagalan pada kejohanan AFF itulah. Maksudnya dia ada share dengan saya beberapa kesilapan ataupun masalah dari segi bukan sekata persiapan tetapi percaturan taktikal itu sendiri ataupun kenapa pemain kita tak cukup fitness berbanding pemain-pemain lain. Itu juga dikongsi dan saya juga tertarik apabila berkenaan dengan kenyataan beliau sebelum ini mengatakan Presiden FM perlu letak jawatan dan saingan Liga Malaysia perlu menggunakan hanya 3 pemain import saja. Beliau berkongsi kepada saya yang menyatakan bahawa kenyataan itu kenyataan dilakukan sebab ramai yang mahu Tan Chee Ho letak jawatan. Jadi dia berasa tak adil sebab dia rasa bukan Tan Chee Ho yang buat keputusan. Sebab dia percaya Presiden, Exco juga orang yang buat keputusan juga kan. So dia cakap selain pada Tan Chee Ho, orang-orang ini juga perlu bertanggungjawab. Jadi sebenarnya apa yang dia cakap tu ada rasionalnya jugalah sebab netizen mungkin tak jelas, tak faham yang terus attack pada Tan Chee Ho. Itulah, walaupun Zul, terima kasih kerana memberikan sedikit kelegaan kepada peminat bola sepak tanah air. Walaupun tergelincir sikit tapi sinar tu masih ada di penghujungnya lah. Soalan paling penting Zul, sebelum kita berpisah. Kuih apa kuih kegemaran Zul Bizan Azam? Susah jawab ni tapi saya rasa kuih tat lah. Kuih tat. Sebab saya sayang korang ketat-ketat. Gitu. Okey, Zami Zain Azam, saya nak cek kuih tat sekejap. Okey. Awak dengan Lily tolonglah throw to break kejap Okey. Saya cek kuih tat kejap Okey, stay di sini. Okey guys, kita dengan bersama dengan update beberapa minit hari ini.